warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan sejarah pemikiran politik Utsmaniyah era Sultan Bayazid II yang memerintah dari tahun 1481 Masihi hingga tahun 1512 Masihi. Shaw menghujahkan bahawa ketokohan Bayazid II dari aspek pemikiran dan kepimpinan politik amat terselah dari aspek kelangsungan dan kestabilan dalam pemerintahan kerajaan Utsmaniyah pada akhir abad ke-15 dan pada awal abad ke-16. Kali ini, kami akan meneliti biografi Sultan Bayazid II dan menganalisis pemikiran politik beliau dalam kerajaan Utsmaniyah pada akhir abad ke-15 dan pada awal abad ke-16. Metodologi kajian kami ialah kajian kualitatif dengan pendekatan kajian sejarah dan analisis kandungan. Tak kenal maka tak cinta. Ayuh kita lihat biografi Sultan Bayazid II terlebih dahulu. Sultan Bayazid II dilahirkan pada 3 Disember 1447 Masihi dan meninggal dunia pada 26 Mei 1512 Masihi di Cekcemeh selepas menyerahkan takhta kepada putera beliau iaitu Sultan Salim I. Sultan Bayazid II merupakan Sultan ke-8 dalam pemerintahan kerajaan Utsmaniyah. Sultan Bayazid II merupakan cahaya mata Sultan Muhammad II dan Permaisuri Aminah Gulbahar yang berbangsa Kristian Albania. Beliau berkahwin dengan Aisyah Hatun yang berbangsa Yunani dan merupakan ibu kepada Sultan Salim I. Suka untuk saya jelaskan, gelaran Hatun digunakan untuk mereka yang tidak mempunyai nama keluarga. Bagaimana pula kepribadian beliau? Sultan Bayazid II merupakan seorang yang soleh, tegas dan tidak sukakan keganasan. Sebelum pemerintahan Sultan Bayazid II, Sultan Muhammad II telah melakukan banyak penaklukan yang hebat. Namun begitu, pemerintahan baginda telah meninggalkan isu ekonomi dan sosial yang serius. Oleh itu, ayuh kita tinjau 3 sumbangan utama Sultan Bayazid II yang akan kami ketengahkan sepanjang pemerintahan beliau, termasuklah yang pertama, penyatuan kerajaan Utsmaniyah, yang kedua, penyelesaian politik tempatan, dan yang ketiga, penyelesaian ekonomi dan sosial. Sumbangan pertama, penyatuan Daulah Utsmaniyah. Sultan Bayazid II telah menggabungkan pemerintahan Utsmaniyah di Balkan, Anatolia dan Mediterranean Timur. Sumbangan kedua, penyelesaian politik tempatan. Baginda menyelesaikan konflik dengan saudaranya Cem yang merebut takhta darinya. Sultan Bayazid II telah memeterai perjanjian dengan Paus di Vatikan menyebabkan Sultan Cem tidak lagi boleh pulang ke wilayah Islam selagi mereka berdua masih hidup. Tidak lama kemudian, Cem memohon ampun kepada Sultan Bayazid II melalui Mustafa Pasha. Akhirnya, Sultan Bayazid II menerima kabar kematian Cem akibat dibunuh dengan racun dan pencukur atas arahan Paus pada 24 Februari tahun 1495 Masihi. Sultan Bayazid II seterusnya menuntut jenazah Cem dan isytiharkan 3 hari perkabungan sempena kematian saudaranya itu. Kini, tiba masanya saya akan menguraikan dengan panjang lebar penyelesaian ekonomi dan sosial oleh Sultan Bayazid II. Yang pertama, Kuliasi atau Kompleks Bayazid yang terletak di pantai utara Sungai Tunsa di Erbil. Kompleks ini mula dibina pada tahun 1484 oleh Minar Khairuddin dan siap pada tahun 1488 Masihi. Kompleks ini beroperasi dari tahun 1488 Masihi hingga 1888 Masihi. Kompleks ini berfungsi sebagai kolej dan hospital. Kemudahan kompleks ini merangkumi masjid, rumah tamu, kolej perubatan, farmasi, tempat simpanan makanan dan jabatan dengan bahagian utama ialah hospital dan kolej perubatan. Kompleks ini menjadi kompleks Muzium Kesihatan Sultan Bayazid II pada tahun 1997 di bawah struktur University Trakya di Erbil. Kedua, Darusshifa atau hospital. Hospital ini khas untuk merawat pesakit mental dengan menggunakan kaedah muzik, bunyi air dan bauan. Ketiga, madrasah atau kolej perubatan. Madrasah ini dikatakan antara 60 buah sekolah terbaik di Empayar Utsmaniyah.
Evlia Celebi mengatakan pelajar perubatan di madrasah ini berkemahiran kerana mereka fokus dan membincangkan karya ahli falsafah, saintis dan pakar perubatan Yunani seperti Plato, Socrates, Aristotle dan Galen. Madrasah ini dilengkapi 18 buah bilik pelajar dengan satu ruang kuliah dan dihiasi dengan air pancut di ruang tengah bangunan. Perpustakaan madrasah ini mengandungi buku dan manuskrip mengenai perubatan termasuklah Kanun, Mufridat Ibnu Baitar dan sebagainya. Yang keempat, cermin atau masjid. Masjid ini didirikan di Kompleks Bayazid II. Seni bina masjid ini dikatakan hebat kerana tidak menggunakan sistem tiang dan kubah diletakkan terus di dinding. Mihrab dan mimbar pula diperbuat daripada marmar. Terdapat tempat berkumpul di sebelah kanan mihrab dan halaman luas di hadapan masjid dihiasi gazebo yang elegan di tengahnya. Yang kelima, tabhins atau rumah tamu yang terletak di bahagian timur dan barat masjid. Berfungsi untuk menempatkan pesakit yang telah dirawat di Darus Syifa atau hospital kompleks ini supaya mereka dapat melalui proses pemulihan dengan persekitaran yang damai. Ahli keluarga, saudara mara, pesakit dan pelancong sekitar bandar boleh menginap di rumah tamu ini secara percuma selama 3 hari. Yang lebih menarik, setiap penghuni di rumah tamu ini boleh menjamu bufet makanan yang disediakan di Emirates secara percuma. Yang keenam, Emirat atau menara yang terletak di bahagian timur Kompleks Bayazid II. Emirat ini mengandungi dapur, bakery, bilik simpanan makanan, bilik bawah tanah dan tempat untuk bufet makanan. Bufet makanan disediakan untuk semua kaki tangan kompleks dan para tetamu yang menginap di rumah tamu secara percuma. Setiap orang akan dilayan dengan baik tanpa mengira pangkat atau status mereka. Yang ketujuh ialah Kopulsu atau jambatan. Jambatan ini dibina untuk menghubungkan Kompleks Bayazid dengan pusat bandar. Jambatan ini dibina menggunakan batu kapur dan mempunyai 5 lengkungan yang runcing. Terdapat seramai 288 kaki tangan kompleks pada tahun 1617 Masihi termasuk doktor, pustakawan, jururawat, guru, imam, tukang masak, pembersih dan penjaga masa. Sultan Bayazid Hatta memperuntukkan sumber khas dari pendapatan negara untuk memastikan kelangsungan kompleks ini dan untuk memastikan agar perkhidmatan di kompleks ini berkualiti. Maka, jelaslah bagaimana usaha proaktif yang dilakukan oleh Sultan Bayazid II sepanjang pemerintahan beliau dalam Kerajaan Utsmaniyah untuk memastikan kelangsungan dan kestabilan politik beliau. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.